Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Hari ini kita ingin belajar tentang unit 3 iaitu Reka Bentuk Pengaturcaraan, tajuk asas Reka Bentuk Pengaturcaraan. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 47 hingga 48. Standard pelajaran pada hari ini iaitu 6.3.5 iaitu menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Seperti biasa, sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, apa kata kita ingat kembali pembelajaran lepas. Okey. Struktur kawalan terbagi kepada 3 iaitu struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan struktur kawalan jujukan. Yang membezakan antara ketiga-tiga jenis ini iaitu pada proses arahan input. Okey, cuba kamu lihat jika kawalan pilihan prosesnya iaitu menggunakan if else ataupun jika maka. Untuk kawalan ulangan pula menggunakan selagi, teruskan ataupun while to, dan jujukan tidak ada sebarang pilihan ataupun pengulangan. Okey. Ini contoh. Okey, apabila ditulis dalam bentuk pseudocode. Manakala yang ini pula contoh apabila ditulis dalam bentuk carta alir. Analogi yang boleh kita gunakan untuk struktur kawalan pilihan iaitu ada seorang dalam perjalanan. Okey, sampai di simpang ada dua pilihan. Adakah dia perlu pilih ke kiri atau ke kanan? Inilah analogi yang boleh kita guna untuk struktur kawalan pilihan. Okey, kita memberi pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Okey. Dan untuk struktur kawalan ulangan pula, analogi yang kita gunakan iaitu litar di mana pengulangan berlaku. Okey. Dalam struktur kawalan ulangan, memberi peluang ulang semula sehingga tamat. Ulang sampai tamat. Okey, manakala untuk struktur kawalan jujukan, analoginya iaitu jalan yang lurus yang tidak ada pilihan dan juga tidak ada pengulangan. Baik, hari ini kita ingin belajar tentang proses penghasilan algoritma dan pada minggu lepas kita telah belajar tentang menjanakan idea dalam pseudocode atau carta alir berdasarkan situasi. Jadi untuk hari ini kita ingin belajar tentang menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Okey, tahu tak ralat tu apa? Ralat ni ialah merujuk kepada kesilapan pada algoritma atau pengatur cara yang menyebabkan output salah dihasilkan. Okey, jadi ralat ni boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi dan dibandingkan dengan carta alir yang dibina. Okey, semakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Okey, analogi yang boleh cikgu bagi pada kamu iaitu masak makanan. Sekiranya kamu masak, mestilah kamu akan rasa di akhir sekali dah siap masak kan, kamu akan ambil sudu dan rasa masakan kamu tu. Rasa cukup tak? Cukup panas, cukup pedas, dah cukup manis, dah cukup masin, dah cukup masam. Sekiranya ada kekurangan, kamu akan buat penambahbaikan iaitu menambahkan bahan. Okey, seterusnya yang ini kita dah belajar pada minggu lepas iaitu pseudocode. Cuba sebut kepada cikgu. Sediakan ni kategori apa? Input, proses ataupun output? Betul, ya input. Okey, masukkan ni, ini ialah proses. Dan
akhir sekali, apa yang dia perlu buat, itu ialah output. Okey, ditulis dalam pseudocode dan ini pula ditulis dalam carta alir. Okey, persoalannya, situasi dia ada masalah kat sini daripada sistem yang telah buat ni atau cara yang dia telah buat. Dalam situasi pertama dia ada masalah iaitu tanah keluar. Okey, tanah keluar selepas saya siram air di dalam pasu. Jadi ayah dia cakap apa yang perlu kita buat iaitu kita kena tutup lubang. Jika lubang pasu tidak ditutup dengan batu atau sebarang objek, tanah akan keluar semasa kamu menyiramnya. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu mengesan ralat. Okey, langkah-langkah untuk mengesan ralat iaitu yang pertama, gunakan pensel untuk menyemak, padankan dan tanda right pada setiap baris pseudocode dengan carta alir yang dibina. Pastikan arah anak panah aktiviti adalah tepat. Baiki ralat yang dikesan. Okey, sekarang ni air keluar. Okey, yang pertama, cuba kamu lihat di sini, mula. Okey, sediakan alat. Okey, kemudian proses dia. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Okey, medium ni adalah tanah. Medium ni ialah tanah. Jadi boleh tak kita masuk medium? Air dah keluar ni. Tak boleh. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tutup lubang dulu. Okey, nak letak kat mana? Kita letak kat sini. Okey. Proses yang pertama kita letak kat sini lah. Iaitu kita menutup lubang menggunakan objek ataupun batu. Okey, supaya air tidak keluar, tanah tidak keluar. Kemudian barulah kita masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Okey, kemudian masukkan anak pokok ke dalam pasu, tambah medium, sudah penuh. Kalau tidak, tambah lagi. Kalau ya, padatkan medium. Kemudian siram dan letak di tempat teduh. Okey, situasi yang kedua pula. Okey, seperti biasa, dimasukkan duit. Ini berkaitan dengan mesin air, mesin makanan. Okey, masukkan duit, tambahkan duit lagi. Cuba tengok, mula masukkan duit. Dia dah masuk duit kan. Masuk duit, kemudian belum cukup, tambah lagi duit. Kemudian pilih makanan yang tidak dikendaki. Okey, yang dikendaki, kemudian ambil makanan. Okey, masalah sekarang ni ialah, cuba baca, carta alir menunjukkan proses membeli makanan di dalam mesin yang dibuat oleh murid seperti sebelum Jonis. Terdapat duit yang tertinggal. Ada duit yang tertinggal. Apakah langkah yang tertinggal? Jadi kita kena cari macam mana penyelesaian dia sebab ada duit yang tertinggal ni. Okey. Jadi cuba kamu fikirkan macam mana. Mula-mula masuk duit. Belum cukup kan? Tambah. Okey, pilih makanan. Bila kita pilih makanan, kalau ada baki, duit pembeli tu akan dapatlah baki duit tu kat sini kan. Jadi kita kena tambah kat sini. Saya nak tambah apa? Okey. Tambah sini. Letak sini kan? Letak sini. Okey, cuba kamu fikirkan. Okay, jom kita lihat jawapannya. Diletak di sini. Okey, sebelum lepas ambil makanan, dia akan ambil duit. Lepas ambil makanan, dia akan ambil duit. Kemudian barulah tamat. Baik, cikgu harap kamu faham dengan penjelasan cikgu pada hari ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.